إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المخلصين الحبين واجعلنا من الآلفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, atau ia berkata, tiada aku berbuat bagian, dan jika ada ia sunat sekalipun. Misalnya, jika dikatakan bagi seseorang itu, gerakkan kuku kamu itu, kerana iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyenda-nyendakan dan menghinakan. Kalau dia cakap lagu tu dengan niat nak hina hukum, nak hina sunnah Nabi, maka jadilah ia murtad. Tapi kalau bukan niat menyendakan sunnah Nabi, itu jadi haram. Itu jadi haram. Pasal apa? Pasal apa jadi haram? Pasal tidak membesarkan hukum Allah. Hukum Allah ni wajib dibesarkan. Baik, habis. Tak besarkan hukum Allah ni taklah jadi kafir, tapi jadi berdosa. Tapi kalau menghina hukum Allah, itu jadi murtad. Macam mana kata tak besarkan hukum Allah? Tak besarkan hukum Allah ni, contohnya dia kata kerak kuku hukumnya sunat, maka kita biar panjang biar bukannya ada apa-apa pun, saja nak simpan seronok.
Itu tak berdosa dan tak haram. Ya, cumanya jadi orang yang lara. Orang yang lara, ya. Dan dia tu tergolong dalam orang yang meninggalkan yang lebih utama, orang yang tarkul aula. Pasal tak buat yang sunat. Tapi kalau dia tinggal, kalau dia tak potong kuku tu, dengan niat, ya, menyenda-nyendakan hukum Nabi, hukum Islam, menyenda-nyendakan sunnah Nabi, menghina-hinakan sunnah Nabi, yang tu jadi murtad. Jadi maknanya kalau kita tak potong kuku tu bermakna kita tak membesarkan hukum Allah. Tak membesarkan hukum Allah ni kadang-kadangnya haram, kadang-kadangnya makruh. Meninggalkan yang sunat jadi makruh, meninggalkan yang wajib jadi haram. Menyenda-nyendakan hukum sama ada sunat ataupun wajib, itu hukumnya murtad. Faham kaedah dia tu, ya? Baik. Dan jika dikatakan baginya, cukurkan kepala kamu, kerana cukur itu sunat, maka ia jawab, tiada aku cukurkan, ni aku tak akan cukurlah kepala aku ni. Dan jika ia sunat sekalipun, tiadalah jadi kafir, kerana cukur kepala itu tiada sunat. Sebab cukur kepala itu tak termasuk dalam yang sunat, harus, melainkan pada nusuk sahaja, yakni pada pekerjaan haji. Nusuk ni pekerjaan haji, manasik haji, ya. Nusuk haji, yakni pada pekerjaan haji. Dan tiada ia pada nusuk, yakni tiada sunat cukur pada dan tiada ia nusuk, maknanya tiadalah orang tadi ini di dalam mengerjakan ibadah haji. Dan tiada ia nusuk ni, dan tiadalah orang tadi itu di dalam mengerjakan ibadah haji dengan qasad menghinakan dia. Jadi dengan qasad menghinakan cukur kepala tu, maka jika tiada ia qasad suatu, nescaya tiada kufur. Titik. Maksudnya gini. Maksudnya tu gini. Satu orang ni dikatakan kepada dia, "Hai Mat, cukurlah kepala kau tu, panjanglah. Cukurlah rambut kat kepala tu, panjanglah." Maka dia kata, "Ya, aku tak akan cukur kepala, aku tak akan cukur rambut aku ni walaupun ia sunat sekalipun." Maka tak jadi apa-apa hukum. Sebab apa? Cukur kepala tu bukannya sunat, harus. Tapi cukur kepala, cukur rambut pada mengerjakan haji, pada masa tahallul ni, maka tu hukumnya sunat. Masa tu saja sunat. Dan dia ni pula mengatakan yang sedemikian bukan pada masa mengerjakan haji, maka tidaklah ia menjadi kufur. Tapi kalau pada masa mengerjakan haji, pada masa mengerjakan haji dia tidak mahu cukur rambut dengan berkata, kalau sunat sekalipun aku tak akan cukur, dengan niat menghinakan dia, maka jadi kufur dia. Sebab menghina hukum. Baik.
Atau ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, nescaya tiada aku percaya dengan dia. Bersalahan jika ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, aku percaya dengan dia. Baik, dia kata, atau yakni boleh jadi murtad juga. Atau yakni boleh jadi murtad juga. Ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, nescaya aku tiada percaya dengan dia. Bersalahan, yakni jadi murtad. Bersalahan, yakni jadi murtad. Jika ia berkata, jika ada si anu itu Nabi, aku percaya dengan dia, titik. Kerana yang dahulu itu, yakni kataan dia yang pertama apa dia? Jika ada si anu itu Nabi, nescaya tiada aku percaya dengan dia. Dita'liq, yakni digantungkan. Dita'liq, yakni digantungkan ketiadaan percaya atas keadaannya Nabi, maka mengurangkan martabat nubuah, kerana ia hendak mendustakan dia atas takdir ia Nabi. Maknanya yang pertama itu tak jadi murtad. Dan tidak pula, kerana apa tak ada murtad? Kerana tidak mengurangkan martabat kenabian. Sebab Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi. Maka dia kata apa? Kalau dia tu Nabi, aku tak percaya. Maka tak ada salah. Ya. Tapi yang kedua ni, dia cakap ucapan yang kedua tu salah. Dia kata bersalahan yang kedua. Jadi berbeza pula pada masalah yang kedua, iaitu menjadi kufur. Menjadi kufur. Sebab apa? Sebab dia mengaku ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Apa kata dia? Dia kata, jika adalah si anu itu Nabi, aku percaya dengan dia. Maka tu jadi murtad. Pasal bercanggah dengan syarak. Syarak kata tak adalah Nabi lepas Nabi Muhammad. Baik, habis. Atau diberi fatwa akan dia oleh orang alim, maka katanya apa ini syarak, serta ada qarinah yang menunjuk atas dikehendak meringan-ringan akan dia, yakni akan syarak. Adapun jika tiada qarinah itu dan tiada ia qasad suatu, tiada kufur ia. Baik, apa pak maksud dia? Atau yakni dan juga jadi murtad lagi, diberi fatwa akan dia oleh orang alim, yakni orang alim bagi fatwa kat dia. Apa dia? Maka katanya apa ini syarak. Dia perlikan fatwa tu, dia perlikan fatwa tu. Apa ini syarak ni? Apa hukum ni? Serta ada qarinah, ni kata ada anggapan. Qarinah yakni anggapan, yang menunjuk atas dikehendak meringan-ringan akan dia, yakni akan syarak. Adapun jikalau yakni ada qarinah, yakni ada anggapan ataupun ada qasad yang menunjukkan dia tu meringan-ringankan hukum Allah, yakni akan hukum syarak, maka yang tu jadi kafir, bila jadi murtad. Adapun jikalau tiada qarinah itu, dia bukan meringan-ringankan, barangkali dia tidak ihtimal hukum yang difatwakan tu, kalau dia memakai fatwa yang lain, tiada ia qasad suatu, dia tak qasad suatu ataupun dia tak pakai fatwa tu, dia pakai fatwa orang lain, tiada kufur ia.
Ni kita pernah cerita dulu, hukum ni ada dua. Satu hukum yang bangsa qat'iyah, satu yang bangsa ijtihadiyah. Yang bangsa qat'iyah, kalau dia tolak jadi kufur. Tapi yang bangsa ijtihadiyah harus saja dia tolak kerana memakai hukum yang lain. Harus saja dia nafikan kerana mengihtimalkan fatwa yang lain. Maka itu tidak salah, tak berdosa pun, tidak juga makruh. Bahkan dia wajib memilih mana satu ijtihad yang dia nak pakai. Kalau ijtihad tu bersalahan, contohnya wudu batal solat kalau kentut, mazhab kita Syafi'i. Wudu tak batal solat kalau kentut, mazhab Hanafi. Dia wajib pakai mana satu. Kalau kita mazhab Syafi'i, wajiblah kita tolak pendapat Imam Hanafi. Maka yang itu ijtihadiyah, hukum ijtihadiyah. Hukum ijtihadiyah kita pakai satu, kita tolak yang lain, itu tak salah. Tapi hukum qat'iyah kita tolak, contohnya kita kata solat tak wajib. Solat tak wajib, semata-mata tak wajib. Yang wajib ni apa dia? Yang wajib ni makan dengan tidur je katanya. Maka tu dia menghina hukum. Maka yang tu jadi murtad, wa'iyadzubillah. Baik. Atau dikatakan laknat Allah atas tiap-tiap alim. Ini laknat Allah ke atas setiap orang alim, tak kira siapa pun. Siapa kata macam tu dengan dikehendaki meliputi sekalian yang melengkapi bagi salah seorang daripada anbiya, iaitu nabi-nabi, maka jadi ia kehendaki, maka jika ia kehendakkan dengan katanya tiap-tiap itu akan meliputi akan sekalian ulama sahaja, kata Ibnu Hajar, padanya nazar. Baik, dia tulisan dia ni dah tak ada titik, lepas tu pula ringkas. Maka kita nak cerita di sini. Atau dikatanya jikalau tiada, atau dikatanya laknat Allah atas tiap-tiap alim. Yang siapa yang berkata laknat Allah ke atas tiap-tiap orang alim, di mana dia maksudkan tiap-tiap alim tu termasuklah para nabi, maka jadi murtad dia. Itu satu. Tapi kalau dia kata laknat Allah ke atas tiap-tiap orang alim, di mana para ulama saja, tak termasuk nabi-nabi, maka padanya nazar. Apa dia nazar? Nazar ni maknanya diperhatikan pada qasadnya. Ditilik ataupun diperhatikan pada qasadnya. Maksud kata laknat Allah ke atas tiap-tiap orang alim tu, orang alim yang macam mana? Kalau orang alim yang fa'alimun bil ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan, yang tu tak apa. Orang alim tak beramal dengan ilmunya akan masuk neraka terlebih dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Maka dia kata laknat Allah ke atas orang alim lagu tu. Yang tu tak apa. Tapi kalau dia kata orang alim ni dilaknat Allah, tak kira siapa. Innal ulama warasatul anbiya ni tak ada katanya. Maka mereka itu ataupun orang yang cakap lagu ni boleh jadi murtad. Baik. Atau ia berkata aku lepas daripada Allah, yakni jauh aku daripada Allah, yakni jauh aku daripada rahmat Allah, aku tak perlu kepada rahmat Allah. Dia kata lagu tu, tiada aku bergantung dengan dia, aku tak bergantung Allah. Atau daripada Nabi, atau daripada Quran, atau daripada syariat, atau daripada Islam, maka sekalian tersebut itu jadi kafir murtad namanya. Ini orang yang putus asa dengan rahmat Allah ni. Kerana ia melepaskan dirinya yang tersebut itu, titik. Atau kata bagi hakim yang dihukumkan dengan dia oleh hakim dengan hukum Allah,
Atau kata bagi hukum itu, atau kata bagi hukum yang dihukumkan dia oleh hakim dengan hukum Allah. Ini hakim ni menghukum dengan hukum Allah. Tiba-tiba orang yang didakwa ni dia kata apa? Ya. Hukum yang hakim beri itu dia kata gini, apa kata dia? Tiada ini daripada hukum, atau dikatanya tiada aku ketahui apa hukum ini. Maknanya ini bukan hukum Allah ni. Ya. Ataupun dia kata aku tak tahu dia apa hukum dalam hukum aku ni. Maka tak dapat tiada daripada ia ketahui bahawasanya itu hukum syarak. Maka kalau dia tahu itu hukum syarak tapi dia kata macam tu, dia tahu tu hukum syarak tapi dia kata macam tadi ni, apa hukum ni? Maka jadi murtad dia. Maka jadi murtad. Adapun jika ia tiada ketahui, dia tak tahu pun ni hukum Islam ke hukum apa ni, dia tak nak dengar. Rupa-rupanya hukum Islam yang dia tu tak tahu pun. Tiada kufur ia tapi berdosa. Siapa Tuhan tak tahu, walaupun tak belajar, walaupun tak kufur tapi berdosa. Baik, habis. Misalnya dihukumkan atas seorang dengan hukum syarak, maka dikatakan baginya inilah hukum syarak, inilah hukum syarak, maka ia jawab apa ini hukum. Ya, hakim kata ini hukum syarak ke atas engkau kena buat sekian. Lepas tu dia kata apa? Ya, ini bukan hukum syarak ni, ni hukum kepala engkau ni. Ni hukum rekaan kau ni. Dia kata ni bukan hukum syarak ni. Maka kalau dia tu memang jahil, dia berdosa. Tapi kalau dia tu memang reti agama saja, dia menghina saja, dia hina tu jadi murtad, wa a'udzubillah. Dia menghina hukum syarak ni tak boleh. Tolak sebab pakai hukum lain tak apa, dia hina tu dia tak boleh. Baik, habis. Maka dikatakan baginya inilah hukum syarak, maka ia jawab apa ini hukum? Hukum apa ni? Hal keadaannya mensenda-sendakan dan menghinakan dia dengan hukum Allah itu. Maka jika tiada ia qasad mensenda-senda dan meringankan akan hukum syarak, nescaya tiada kufur. Dilihat kepada qasad dia, ya. Dilihat pada qasad dia. Baik, habis. Atau dikatanya tak kala ia taruh air bijana, telah penuh bijananya. Bijana ni apa? Bijana ni bekas meletak sesuatu, ya, sama ada air ataupun makanan ataupun apa benda. Contohnya cawan tu bijana lah, pinggan bijana lah, jak bijana lah, ceret. Tu nama nama tu umum, mana bijana ni umum. Atau dikatanya tak kala ia taruh air bijana, taruh air ke dalam gelas umpamanya, telah penuh bijananya, yakni atau ia berkata tak kala penuh bijana yang ia isi akan di air, atau seumpamanya, ya, dia ambil air, dia ambil cawan, dia buat air dah penuh, dia kata apa? Macam ni, dia kata ka'san dihaqa. Dia kata ka'san dihaqa. Apa dia ka'san dihaqa ni? Ka'san dihaqa ni satu ayat di antara ayat Allah, ayat Quran dalam surah An-Naba. Maksudnya dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman, gelas-gelas yang penuh dengan air. Dan tiada syarat dia berkata piala ini
hanya memada dengan katanya apabila penuh bijana ini kak sandihaka. Kerana makna kak sandihaka piala yang penuh titik. Dia umpamakan air dia minum tu sebagai air syurga, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Ayat tu dia mempersendakan air, mempersendakan hukum Quran. Atau dituang akan syaraban dengan shin yang bertasydid, yang bertitik, yakni minuman, maka adalah kanat saroban, yakni asalnya ialah kanat saroban, tapi dia sengaja sebut kanat syaraban. Asal ayatnya tu wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Tu asal makna dia, asal ayat dia. Tapi dia tukar, wasuyiratil jibalu fakanat syaraban. Dia tukar sin jadi shin, maka murtad dia, pasal dia menukarkan huruf Quran. Ya. Baik. Maka adalah kanat saraban, yakni atau berkata ia tak kala ia menuangkan minuman, fakanat saraban dengan sin yang tidak bertitik, dan iaitu firman Allah Ta'ala wasuyiratil jibalu fakanat saraban, dan maknanya wallahu a'lam. Makna tu ya Allah wala Allah jualah yang maha mengetahui hakikatnya. Pada bahasa Melayunya sekira-kira maknanya tu ialah dan diperjalankan segala bukit-bukit, yakni dipindahkan dia daripada tempat. Fakanat saraban, maka adalah sekalian aling-aling, yakni saraban. Aling-aling ni dah fata morgana. Saraban ni maknanya fata morgana. Bila Allah Ta'ala perjalankan gunung itu, maka nampaklah macam dia kata tadi, dan diperjalankan segala bukit-bukit, jangan dipindahkan dia pada tempat. Fakanat saraban, lalu ia seperti bayangan air di ketika panas. Ataupun fata morgana. Tulis sini aling-aling. Aling-aling ni cakap orang Melayu, cakap orang Tani. Fata morgana ni biasan matahari kat jalan raya hidup kita nampak. Bila tengah hari nampak macam air, sampai dekat tak ada apa. Itu namanya apa nama ni? Biasan cahaya matahari. Itulah umpamanya dunia ni, dunia ni menipu daya. Inna dunia mata'ul ghurur. Macam itulah tipu mata kita. Yang disebut pada Quran, yakni pada surah Amma Yatasa'alun, ni surah dalam surah An-Naba. Dalam surah An-Naba. Baik, ayat ni nak cerita apa? Ayat ni nak cerita tentang kejadian hari kiamat. Ya, surah An-Naba ni nak cerita tentang kejadian hari kiamat. Macam mana, bagaimana Allah Ta'ala akan memperjalankan gunung-gunung tu, bukit-bukit ni. Maka kamu akan lihat seperti fata morgana. Itu maksud dia tu. Tiba-tiba dia mempersendakan ayat ini, dia kata
wasuyiratil jibal fakanat syaraban, maka diperjalankan bukit-bukit maka adalah seperti minuman. Maka dia pun minum. Dia main-main. Tadi dia kata ka'san dihaqa, lepas tu dia baca pula fakanat syaraban, dia mempersendakan Quran, maka hukumnya kafir. Ada orang lagu tu dia suka persenda-senda ayat Quran, dia tukar-tukar. Dulu ni ada satu orang, dia baca doa, dia main-main. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusakum, Rabbana zalamna anfusana anfusini. Dan ni dah tak ketahuan dah orang tu. Jadi sokong komunis. Dulu sokong Islam, hari ni dia sokong komunis. Ni orang ni. Orang ni orang suka senda-senda Quran. Patutnya pergi belajar dulu. Tidak senda-senda baca Quran. Cakap Melayu kau nak senda-senda tak apalah, kata hang tua tak Melayu hilang di dunia. Yang hilang ni apa dia? Tanah Melayu. Tanah Melayu hilang pakat Cina, Melayu tak hilang. Tapi tanah Melayu pun hilang, tak ada lah. Ke tepi Malaysia, bukit dapat kat Cina, pakat Cina, pakat beruang, Tanjung lepas kat Keling habis. Pulau pakat Pening. Tanah Melayu hilang, Melayu tak hilang. Betul. Baik, dia mempersendakan perkataan manusia tak apa, tapi jangan mempersendakan perkataan Allah Ta'ala. Ya. Jadi bila mempersendakan firman Allah Ta'ala, maka jadi murtad. Wal iyazu billah min salik. Baik, habis. Kita nak baca soalan pula. Ada orang tanya ni. Baik, kata dia, saya musafir, saya berniat jamak takdim Zuhur dengan Asar. Saya pun berkata, tak wajib lagi bagi saya untuk solat Asar. Adakah kafir berkata begitu? Baik, cuba fahamkan makna dia. Dia ni bermusafir, masuk waktu zuhur, dia berniat jamak takdim zuhur dengan asar. Mana dia solat, dia niat jamak takdim. Jatuh kataan ni. Saya berniat solat jamak takdim zuhur dengan asar. Kemudian dah dia solat barangkali, dia pun berkatalah pada diri dia, aku dah solat zuhur dengan asar pada dalam waktu zuhur. Maka dia pun kata, aku tak wajib lagi solat asar. Saya pun berkata tak wajib lagi bagi saya untuk solat asar. Dia kata aku tak wajib lagi dah solat asar pada hari ini. Adakah jadi kafir? Tak jadi kafir, haruslah. Kalau dia kata aku dah solat jamak takdim dah zuhur dengan asar, aku tak wajib dah sembahyang asar sampai bila-bila. Yang tu yang jadi kafir lah. Pasal dia menolak kewajipan solat. Tapi kalau pada hari itu sahaja aku dah tak wajib dah solat asar pada hari ini sahaja, maka itu harus. Tapi kalau dia kata aku dah solat dah zuhur dengan asar sebagai jamak takdim tadi, maka aku tak wajib dah solat asar sampai aku mati, maka yang itu jadi murtad. Sebab tolak hukum Quran, tolak hukum solat. Baik, adakah wajib
Bagi laki-laki menutup kepala semasa solat atau keluar rumah. Baik, orang laki-laki tidak wajib menutup kepala semasa solat dan juga semasa keluar rumah. Namun ianya sunat bagi laki-laki pakai kopiah tak kala solat dan tak kala keluar rumah. Tidak menutup kepala, yakni tak pakai kopiah dalam solat dan semasa keluar daripada rumah, kata setengah ulama, ianya boleh menyebabkan jadi tarkul aula, yakni meninggalkan yang aula, meninggalkan yang sunat. Maka jadilah khilaful aula, yakni bersalahan dengan yang terbaik. Maka boleh membawa kepada kemakruhan. Tinggal yang sunat ni jadi makruh. Maka kata setengah ulama juga, berkekalan yang makruh tu boleh jadi dosa kecil. Mengekalkan dosa kecil ni menyebabkan tidak sah jadi, mengekalkan dosa kecil ni menyebabkan tak boleh jadi wali nikah. Jadi bapa-bapa yang sudah pun menjadi bapa, ada anak dara nak kahwinkan anak yang biasa bojeng kepala, tak pernah pakai kopiah bila keluar rumah, masa nak jadi wali tu taubatlah. Lepas tu janganlah tak pakailah kopiah. Pasal apa? Sebab ada kata setengah ulama, orang yang tak pakai kopiah tak kala keluar rumah dan dalam solat, begitulah amalan yang berpanjangan sampai tua, maka dia tergolong dalam golongan fasik. Buka kitab Idahul Bab, ataupun bukalah dalam kitab-kitab fiqh bab nikah, bab nikah. Dia kata tak sah nikah, tak sah jadi wali, dan tak sah juga jadi saksi. Jadi dalam kitab Idahul Bab dan juga dalam beberapa kitab yang lain ada disebutkan begitu, dan pernah disebutkan juga oleh mantan mufti negeri Selangor almarhum Datuk Ishaq Bahrum dalam majalah Watan sekitar tahun 80-an dulu. Dia kata tidak sah menjadi saksi nikah dan wali nikah bagi orang yang jadi wali atau saksi di dalam sesuatu pernikahan. Contohnya, bapa tak pernah pakai kopiah, sembahyang pun kadang-kadang duk culah. Tiba-tiba nak kahwinkan anak dia tak taubat daripada dosanya, tak sah nikah anak, zina seumur hidup. Itu maksud dia tu. Tak sah nikah tu. Jadi jaga-jagalah bapa-bapa nak menikahkan anak, bukan setakat boleh sebut aku akan nikah dengan anakku yang bernama sekian-sekian dengan RM200 tunai. Sakat nak cakap lagu tu siapa boleh. Sakat nak pegang tangan bakal menantu, lepas tu nak sebut aku akan nikah ding siapa boleh. Masalahnya kepala duk bojeng atas kepala tu, sah ke nikah? Jadi orang yang macam ni sepatutnya dia mengucap
dia bersyahadatain pada hari nak menikahkan anak ni, dia bersyahadatain, dia berselawat, dia baca auzubillah, bismillah, astaghfirullah dan alhamdulillah. Kemudian dia bertaubat pada Allah daripada kesalahannya yang tak pernah memakai kopiah, dia tak kalau solat dan tak kalau di luar solat. Kerana kata setengah ulama dengar molek ni, saat dia duduk viral kata saya kata nikah orang tak sah. Ya, ni kata setengah ulama seperti disebut dalam kitab Idahul Bab. Dia kata apa dah? Tidak sah wali atau saksi yang menjadi wali atau saksi dalam sesuatu pernikahan jika melakukan perkara dosa yang tak ditaubatkan, seperti tidak memakai kopiah, mengekalkan tak pakai kopiah dalam solat dan di luar daripada solat, berjalan sana sini tak pakai kopiah, pakai topi bareta maka jadi tak sah nikah. Kitab Idahul Bab, dan pernah disebutkan oleh mantan mufti Selangor Datuk Ishak Baharun. Buka dalam majalah Watan tahun 80-an, saya tak ingat. Cuma saya belajar dekat pondok dulu, ada disebut dalam kitab Idahul Bab. Dan ada juga disebut dalam kitab-kitab yang lain, ya, selain daripada Idahul Bab. Bab tak pakai kopiah ni adalah fasik. Maka orang fasik tak boleh saksi nikah. Siapa nak jadi saksi nikah, sekurang-kurangnya sudah berlaku warak dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun ni dia tak buat dosa besar, dan dia tak melazimi dosa kecil. Kalau buat pun dia terus taubat. Jadi orang nak dilantik di saksi nikah, dia kena sedar diri. Ya. Jadi saya sendiri pernah orang nak jadikan saya saksi nikah, saya tolak. Pasal apa? Saya tahu saya ni tak sempurna iman, jadi saya tolak lah. Ya, Satgi tak sah nikah orang, susah bagi kau orang lain lah yang warak-warak ni. Kita tak warak-warak je. Apatah lagi jadi wali, lagilah berat. Wali ni dia boleh taubat masa hari nak menikahkan anak dia. Begitu juga naib qadi. Naib qadi yang menikahkan orang. Kalau hang itu rajin dia dengar dandut regi-regi, kau jangan jadi wali hakim. Nanti kau nikah kau orang tak sah. Duk dengar lagu dandut tak pernah tiga. Masuk kereta yang masyaiqonahi tak boleh tiga. Masuk dia habis dengar, dah lama dah, sejak umur 18 sampai umur 80. Dah menikah kau orang tu tahu apa ratus orang dah. Masya Allah, tak tahulah tanggung dosa langkau. Tentu dengan temberang tak tinggal, kopiah tak pakai. Lepas tu tolak pula hukum Allah Ta'ala, berpahaman pula pahaman nasionalisme, sekularisme, komunisme. Tolak pula udhulu fi silmi kafah. Lepas tu duk kedai menikahkan orang. Tu dia, Masya Allah. Apa ramai orang berzina. Betul kaya. Jaga. Disyarat nak disaksikan tidak fasik. Kalau fasik, wajib bertaubat semasa nak menikahkan anak. Syarat jadi saksi nikah pula, hendaklah berlaku warak, sekurang-kurangnya dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun dia bertaubat dari dosa-dosa dia. Kalau tak ada lah orang macam tu, dilihat pada mazahara minha. Yang zahir pada orang tu kita tengok ada baik lah, tak jelas dosa besar dia, tak apalah. Ini tengah main bola pakai sebelah katak orang solat maghrib dia tak balik lagi. Malam tu jadi saksi nikah. Tungging tu. Saya pernah jumpa satu naib qadi, belum akad nikah, dia boleh cerita. Apa dia? Kita bersyukur Malaysia menang lawan bola dengan Indonesia. Tu depan mata saya sendiri. Tak tahulah apa jadi nikah tu. Tanya mufti.
Kalau Datuk Ishak baru masih hidup, boleh kita tanya dia, macam mana nak kata apa budak tu lah ke zaman. Dia sokong bola pula lagi. Bola tu bukan seluar panjang, kau main dia campur jantan betina dalam stadium tu. Tidakkah benda tu yang menjurus kepada penyokongan kepada dosa, maksiat, kemungkaran? Ya, duk sokong kemungkaran, tak benci-benci. Kita kan wajib benci seteru Allah. Ingat tu, syarat sahih iman 6. Kasih Allah dan Rasul, benci seteru Allah, takut azab Allah, harap rahmat Allah, besarkan perintah Allah, taubat nasuha. Tu 6 syarat sah iman. Bila seteru Allah tak dibenci, sokong lagi, macam mana tu menikahkan orang tu naik ni? Ya. Jadi kita kena sadar diri lah. Sadar diri. Kalau kita rasa kita ni orang yang tak boleh tinggal dosa, jangan minta jadi, ya, jangan minta jadi naib qadi yang menikahkan orang. Saya duduk di kampung, satu tempat di Selangor dulu. Ketua kampung dia datang jumpa saya. Saya ingat lagi, namanya Cik Azni. Kampung Labuhan Dagang, bagus dia. Dia baik dengan saya. Abang dia pun rapat dengan saya. Satu dia ketua kampung datang rumah saya. Dia kata, Ustaz nak aku jadi imam nikahkan orang. Terkejut saya. Dia offer saya jadi imam nikahkan orang. Jadi bila duk tengok atas bawah diri saya sendiri ni, saya rasa saya tak layak. Maka saya kabur dekat dia, terima kasih Syekh, anak ni tak layak sebab berdosa banyak, carilah orang baik-baik, yang soleh-soleh, yang alim-alim, yang warak-warak. Lepas tu dia pun tak suruh dah cari orang lain. Saya tak berani, takut. Kita tahu lah kita siapa, dosa banyak, temberang banyak, tidur banyak, makan banyak, ya, tak apalah kita di sisi Allah kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jangan ya kita ni nak sangat jadi pegang jawatan ni kalau kita tu bukan orang yang di bidang ahlinya, ya. Maka kalau kita ni bukan bidang ahlinya, kita tolaklah bagi orang lain. Takutlah kepada yang Tuhan kata, yang Nabi kata, ya. Bila amanah itu diberikan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah azab Allah Ta'ala. Kita takut yang tu. Kita ni tak boleh ngaku tak boleh, ya. Walaupun boleh pada zahir, tak boleh pada batin. Zahir boleh, nak cakap boleh. Macam saya ada ceramah lah, tapi saya tak kata saya mengajar, saya muzakarah dengan tuan-tuan. Kok saya salah, belum ampunkan saya, belum beritahu kat mana salah. Kita orang dosa banyak. Baik, habis ni cerita bab tutup kepala. Jadi orang lelaki-lelaki yang tak tutup kepala, jangan jadi saksi nikah tu, ya. Kemudian orang lelaki-lelaki yang tak tutup kepala, ya, jangan terus mengakadkan nikah anak. Bila anak nak nikah, melainkan hang kena ngucap lu, kemudian taubat lu dengan rasa sungguh-sungguh nak taubat. Maka kena ada keazaman, aku ni lepas aku akan nikah anak aku ni, aku nak pakai kopiah. Tak mau dah tak pakai kopiah. Pakailah kopiah, bukannya berat sangat kopiah tu. Pakai helmet 4 kilo beli, ya. Pakai kopiah 2 hun yang berat dia. Tak boleh pula. Ni yang masalah ni. Baik. Jadi dia tanya, adakah wajib bagi lelaki-lelaki menutup kepala semasa solat dan keluar rumah? Kalau ikut dalam kitab tu, dia tak kata wajib. Dia kata meninggalkannya makruh. Tapi
tapi berlama-lamaan dalam keadaan tak menutup kepala tu, bagi orang lelaki boleh membawa kepada fasik, yakni dosa kecil. Namun walaupun dosa kecil, bila dia tak tinggal-tinggal, tak boleh jadi saksi nikah dan wali nikah. Kata setengah ulama, ya, seperti yang saya sebut tadi. Ada pula ulama yang berkata tidak apa-apa masalah bagi orang yang tak pakai kopiah untuk dia saksi nikah dan sebagainya. Jadi ada dua pendapat lah. Satu pendapat kata tak ada masalah, satu pendapat kata ada masalah. Jadi bila kita duduk dalam khilaf, tinggalkan yang kita ragu. Pakai kan tak pakai? Kalau pakai kan nampak comel. Nampaklah nampak pada zahirnya tu orang yang menuruti Islam, menuruti sunnah, banding dengan yang tak pakai. Ya. Jadi kalau begitu, janganlah tak pakai. Itu cerita dia. Kemudian mohon izin tanya pendapat ustaz. Seorang yang terpaksa ambil vaksin kemudian terus berbekam, apa masalahnya bekam buang vaksin tu? Ikut suka lah. Ikut suka lah, nak buang ke, nak teruskan ke, dah pakai dah, buat apa lah. Jadi ditanya, seorang yang terpaksa ambil vaksin, company dia suruh, kemudian terus berbekam, apa maksud dia nak berbekam ni? Dia nak buang balik vaksin juga? Itu haruslah, ya, wallahu a'lam. Soalan tak pula faham. Saya jawab tak betul pula, kita kena. Baik, kalau niat solat dalam hati saya, tanpa lafaz di mulut, sah ke solat? Niat tu mestilah di hati. An-niyatu fi qalbi. Niat itu di dalam hati. Jadi bila kita niat di hati, buat apa lagi nak lafaz di mulut? Bila lafaz di mulut tu tak nama niat. Niat tu di hati. Maka kalau niat saja di hati, tentulah sah. Di mulut tak payah niat. Di mulut sebut Allahu Akbar. Hati tu niat aku solat fardu maghrib. Gitu. Baik, kalau simpan rambut panjang dengan niat mengamalkan sunnah Nabi, tapi ada orang lain kata, alahai nak amal sunnah konon, adakah orang itu jatuh murtad? Baik, Nabi ni adalah dalam riwayat mengatakan Nabi menyimpan rambut sampai ke bahu, dia panjang. Terkadang Nabi memendekkannya. Jadi ada banyak ketika lah, beberapa ketika Nabi panjangkan rambut dia, ada ketika yang lain Nabi memendekkan rambutnya. Maka cara Nabi menjaga rambut tu ada banyak cara. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, ya. Jadi bagi orang yang suka simpan rambut panjang, dia kata apa? Ya, aku nak simpan rambut panjang ni pasal nak ikut sunnah Nabi. Jadi bila dia niat nak ikut sunnah Nabi, tentu dah ada pahala. Ya, niat nak ikut sunnah dia adalah pahalanya. Jadi janganlah simpan rambut tu semata-mata panjang, tapi niat semata-mata simpan rambut ya, nak bagi syok-syok tu. Maka tak dapat apa lah. Tambah sikit, aku niat simpan rambut panjang untuk ikut sunnah Nabi, tapi jangan panjang sampai ke punggung. Itu tak jadi sunnah Nabi, itu dah jadi pondan. Jadi sunnah Nabi-nya sampai ke paras bahu, sampai ke saraf, sampai ke paras bahu.
Orang lelaki jangan simpan rambut panjang sampai tasyabbuh bin nisa ataupun tasyabbuh bil fasikin. Maka hukumnya haram. Jangan menyerupai perempuan dan jangan menyerupai orang-orang fasik. Nah ya. Jadi hukumnya harus. Tiba-tiba ada pula member mak motor sekali. Dia kata apa? Alahai nak amal sunnah konon. Dia kata lagu tu. Adakah orang tu jatuh murtad? Baik, kalau dia menghina sunnah Nabi jatuh murtad. Tapi kalau dia menghina kita tak jatuh murtad. Dia menghina tu bukan menghina Nabi, menghina kita. Maka kan dia merendahkan kita. Dia tak pernah tengok kita ni amal sunnah. Yang duk tengok hari-hari mengamalkan punah ranah ya. Tiba-tiba dia terkejut lah tengok hari ni nak amal sunnah pula. Sebut sunnah pula. Maka dia terkejut lah. Alahai nak amal sunnah konon. Boleh ke? Konon. Mana dia bukan merendahkan sunnah Nabi. Tapi dia tu tak confident dengan kita yang boleh ke ikut sunnah Nabi sungguh ke. Dia tu tak confident dengan kita ni barangkali. Bukannya tak confident dengan Nabi. Jadi itu perkataan yang macam tu makruh. Terkadangnya haram. Dia tak jadi murtad. Tapi kalau dia hina sunnah Nabi, yang tu jadi murtad. Wa'iyyazubillah. Baik, apa hukum perempuan yang gemar bertiktok? Apa ni TikTok ni? Dalam handphone ke? Di media sosial. Sekarang ni perempuan berniqab juga mula bertiktok. Tapi dengan cara menyampaikan kata-kata nasihat agama. Bagaimana pula hukum pada mereka ini? Bolehkah begitu? Ada orang kata TikTok ini adalah satu syarikat kafirin. Syarikat kafirin ni dia tak kira lah. Janji ada masuk. Dia tak kira lah nak cakap Islam ke, nak lawan Islam ke, nak hina siapa ke, nak kutuk siapa ke, nak puji siapa ke, nak itu ya. Janji kau gunakan siaran aku masuk. Ya. Jadi kalaulah ber-TikTok itu ya dengan niat untuk menyampaikan risalah agama kepada manusia, walaupun asalnya TikTok itu adalah daripada pengeluar ataupun produk kafirin, hukum asalnya adalah haruslah. Tapi ada pula orang kata pemilik TikTok ini dia adalah salah seorang penyumbang kepada pembunuhan orang Islam di China. Betul tidak? Saya tak tahu. Betul ke tidak saya tak tahu. Tolonglah orang cerdik pandai yang dengar ceramah saya ni hari ni, tolong siasat betul ke tidak. Kalaulah betul TikTok ini adalah satu di antara jenama ataupun produk kapi untuk mengumpul dana yang bagi membunuh orang Islam, menyiksa orang Islam, kalau sungguh maka kita orang Islam ni kalau guna apa nama ni TikTok ini sebagai jalan dakwah, itu jadi tak kena gaya. Tak kena gaya dan boleh membawa kepada hukum haram kalau sungguh. Sebab apa? Dia jadi peluru kepada membunuh umat Islam. Macam jual senjata kepada kafir untuk bunuh orang Islam. Ya. Bagi model kat kafir untuk bunuh orang Islam. Maka boleh membawa kepada haram. Boleh membawa kepada haram. Saya tak kata haram, saya kata boleh membawa kepada haram. Bergantung kepada
keadaan dia. Jadi sebolehnya ya tak usah duk pakai TikTok lah, pakailah satu ruangan lain lah, cari yang betul-betul dari orang Islam punya. Ada tak yang betul-betul dari yang orang Islam punya, tidak pun buat sendiri ya. Baik, habis. Soalan seterusnya, anak saya kerja di pelantar minyak, tapi duduk di mana ni? Duduk di Barua Baj. Oh, mana dia orang putih kawan majlis sampai petang 3 tulis dalam Melayu. Baj ni tanpa pula. Pergi balik makan masa 2 jam. Dan ada 2 atau 3 pelantar yang dia kena pergi. Jadi dia jamakkan solatnya. Dan dia di situ selama 2 minggu. Macam mana hukum kaedahnya? Adakah betul caranya? Dia kali pertama kerja di situ. Baik, dia kata, anak saya kerja di pelantar minyak, tapi duduk di bas. Pergi balik makan masa 2 jam. Dan ada 2 atau 3 pelantar yang dia kena pergi. Jadi dia jamakkan solatnya. Dan dia di situ selama 2 minggu. Macam mana hukum kaedahnya? Adakah betul caranya? Dia kali pertama kerja di situ. Baik, ini orang yang bekerja yang tak dapat tidak kena tinggal solat sebab tak boleh nak berhenti kerja. Ya. Kalau dia berhenti mungkin barangkali merosakkan produk. Maka produk tu pula diguna pula oleh orang. Maka orang yang guna tu pula ada di kalangan orang Islam. Maka dia bekerja itu untuk umat Islam. Ya. Dan adalah juga orang kafir yang menggunakan produk. Jadi maknanya untuk kegunaan umum lah. Tak kira orang Islam pun pakai, orang kafir pun pakai. Dia di antara orang yang kerja-kerja membangun, mengeluarkan produk untuk kegunaan masyarakat. Nak pergi sekolah kena naik kereta, kena isi minyak. Ya, nak pergi kerja kena naik kereta, kena isi minyak. Nak buat masjid, kena order barang, kena pakai lori pun isi minyak. Tidak tak ada barang boleh buat masjid, buat sekolah dan sebagainya. Jadi satu keperluan. Kerja lagu ni termasuk fardu kifayah. Asal hukumnya fardu kifayah. Maka kalau kerja fardu kifayah, kalau dia kerja, andai kata kalau dia buat kerja tu, masa dia kerja, dia tinggalkan kerja tu boleh merosakkan produk dia. Maka dia kena jaga. Kerana ummah, kerana masyarakat, maka dia nak jamakkan solat dia kerana menjaga kepentingan ummah, maka itu hukumnya adalah harus. Itu adalah harus. Maka dalam masa kerja tu carilah jalan untuk boleh berhenti solat bila masuk waktu. Jangan duk jamak sampai bila-bila lah. Mula-mula kerja tak ada jalan lagi, dia jamak dulu tu haruslah. Lepas tu nanti bila dia ada kawan boleh passing kat dia pula kerja, kita pergi solat saja giling dengan dia, maka tu wajiblah dia tinggalkan jamak, kena buat tamam. Jadi buat masalah ni dia baru kerja. Dia kata sini dia baru kerja. Jadi dia tak dapat kawan, tak kata nak bagi masa. Kalau dia tak jamak, langsung dia tinggal solat.
Ya. Maka dia jamak solat kerana musyaqqah. Ini namanya tinggal solat kerana jamak solat kerana musyaqqah. Maka hukumnya adalah harus. Jadi jamakkan solat ni ada 3 sebab. Yang pertama kerana musafir, yang kedua kerana darurah, yang ketiga kerana musyaqqah. Ya, musafir, musyaqqah, darurah. Jadi dia ni dalam musyaqqah ni berat. Ya, dia berat. Mana kata menjaga kepentingan umat. Namun jamak dia jangan dikosarkan, tak sah. Jamak tamam. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya, baik, habis. Jika perempuan yang selepas operasi atau pembedahan buang fibroid dan selepas itu dia langsung tidak keluar haid, jadi adakah dia masih boleh solat seperti orang yang putus haid? Dia kata apa? Jika perempuan yang selepas operasi pembedahan buang fibroid dan selepas itu dia langsung tidak keluar haid, jadi adakah dia masih boleh solat seperti orang yang putus haid? Ya. Dia kena solat sentiasa. Pasal apa? Haid dah tak datang. Jadi yang wajib solat ialah orang yang suci daripada haid dan nifas. Jadi apabila tak datang haid, tak datang nifas, tak datang haid itu, walaupun kerana penyakit, walaupun dipaksa seperti makan ubat, ya, walaupun kerana sesuatu berjenis perubatan, pembedahan dan sebagainya, maka dah tak datang haid, maka wajib dia solat seperti biasa. Wallahu a'lam. Ada orang pergi Mekah, dia sayang nak tinggal 40 hari jemaah waktu, maka dia pun makan ubat tahan haid. Maka hari sepatutnya haid tak datang, dia pun seronoklah solat. Ya, solat jaga waktu 40 hari. Apa hukum dia? Hukumnya haruslah. Ya, jadi dia dapatlah pahala jaga 40 hari itu. Namun tidak afdal sebenarnya. Yang afdalnya biarkan haid itu berjalan seperti biasa. Cutilah kamu, tak payahlah nak buat. Bila dah sampai masa cuti itu, cutilah. Itu anugerah Allah pada orang perempuan. Ya. Baik, habis cerita. Tak ada lah soalan banyak. Berhenti dulu lah sekat tu. Ya. Tu tanya orang lain lah pula. Saya tak pandai sangat. Tanya mufti ke tok-tok guru pondok lah pula. Ya. Ni tak saya duk weather. Jadi kita tak pandai sangat. Sekali orang tanya-tanya, kencing terberak dan wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله